Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kawan-kawan? Okey, hari ini macam yang Kak Ja dah janjikan semalam, Kak Ja nak buat mula start buat live secara apa kata live sharing lah dekat Facebook personal. Okey, secara konsisten lah insya-Allah nak buat setiap hari. So doakan Kak Ja dapat buat setiap hari sebab selalunya bila apa yang kita cakap ni kita akan diuji tu kan dengan apa yang kita cakap. Lagi-lagi bila kita nak konsisten kan, mesti akan ada ujian dan cabaran dia. Okey, mudahan Allah mudahkan. Okey. Okay, sebelum tu Kak Ja kenalkan Kak Ja, okay, nama Kak Ja, Facebook Kak Ja Ija Ramli. Okay, boleh juga panggil Kak Ja. Kak Ja asal lahir di KL, membesar sekejap 8 tahun di KL, kemudian pindah ke Perlis dan menetap kat sana sampai apa umur PSPM lah. PSPM tu kita masuk pergi apa masuk universiti semua dan kampung stay kat sana lagi. Tapi sekarang Kak Ja menetap di Selangor bersama dengan suami. Okay, suami bekerja kat sini. So kayaknya hari ni Kak Ja live daripada Selangor lah. Okay, selamat datang dan terima kasih kepada kawan-kawan yang tengok live ni. Okay, so hari ni Kak Ja nak share satu topik sebab semalam ni masa Kak Ja tanya dekat wall Facebook tu, ada kawan Kak Ja, Siti Syuhada daripada Arab Saudi, dia kerja kat sana. Dia minta request lah Kak Ja share tentang anger management. Okay, yang mana uh, tapi so hari ni Kak Ja ada jugalah Kak Ja selitkan juga pasal anger management dalam topik hari ni. Okay, itu macam mana kita nak rasa gembira kan, rasa happy, macam mana kita nak control rasa-rasa yang emosi yang negatif macam tu kan, termasuk marah lah kan. Marah pun one of emosi yang negatif kan. Okay, so kita start lah eh. Okay, right. So kalau ada siapa yang tengok ni boleh tolong kalau suara dari segi suara kan clear ke tak. Okay. So macam mana kita nak rasa gembira kan. Okay, macam pengalaman Kak Ja sendirilah kan, berdasarkan apa yang Kak Ja pernah buat sebelum ni, dan juga daripada sharing daripada mentor-mentor Kak Ja kan, macam mana dia orang buat dan dia orang share dan kita pun follow. Okay, yang pertama ialah kita kena hargai emosi-emosi yang negatif tu kan. Emosi ni maksudnya perasaan kita lah kan. Apa yang emosi yang Allah bagi kat kita ni kita kena hargai lah kan. Contohnya emosi macam sedih, marah, kecewa, risau kan. Dan ni semua adalah emosi negatif kan. Memang kita rasa kita tak nak emosi negatif ni, tapi kita tetap kena hargai emosi ni sebab itu yang Allah bagi kat kita kan. Okay, so walaupun perasaan-perasaan macam ni datang dalam hidup kita dan kita pun merasainya, kita tetap kena hargai dia. Kita tak boleh lah macam alah aku tak nak lah rasa marah kan, aku tak nak lah rasa risau kan. Sebab kalau kita menolak perasaan tu, kita akan jadi lebih negatif. So apa yang kita nak buat dengan emosi-emosi negatif ni? Okay, so Kak Ajar bagi contoh emosi marah kan. Contoh kita terasa macam nak marah je kat seseorang ni kan. So sebelum nak marah tu, kita cuba tanya dulu diri kita. Okay, first, kenapa aku nak marah? Okay, kedua, apa yang aku dapat kalau aku marah kat dia? Kan? Ketiga, adakah marah ni akan buat aku bahagia? Adakah marah ni akan buat aku rasa happy? Kita layan sekejap perasaan tu, nak marah tu kan. Jangan marah lagi tapi kita layan perasaan tu. At the end, fikiran kita ni akan mula jadi rational. Kita akan jadi macam, so buat apa aku nak marah kat dia? Macam tu kan. So contoh yang kedua ni, macam kita rasa kecewa ataupun down lah kan. Sebenarnya macam orang bisnes, ada masa memang kita akan rasa down kan. Kita akan rasa macam bila dah down ni, kita rasa macam malas lah nak fikir kan. Malas lah nak orang kata nak buat apa-apa. Malas lah nak fikir dah pasal tu kan. So tips dia, ambil sekejap perasaan down tu. Okay, terima yang aku tengah down sekarang dan layan dia sekejap. So
contoh macam aku tengah down sekarang. Okay, kenapa aku down? Kan? Oh, sebab aku ada buat benda tu tak jadi, kan? Aku nak something tapi tak dapat, contoh kan. So kita akan kata bermonolog lah. Kita akan cakap, okay, so buat je lah lagi. Buatlah lagi sekali, kan? Apa masalah sangat? Macam tu lah. And so macam kita layan sekejap perasaan tu, perasaan yang negatif tu, dan insya-Allah bila kita dah layan dia, kan, kita dah bagi perhatian kat dia, dia takkan kacau kita lagi. Yang jadi masalahnya bila kita cuba nak menolak perasaan ataupun emosi negatif yang datang tu. Kata pun orang pelih cakap, kita cuba nak deny emosi tu, kan. Aku tak nak lah negatif, aku tak nak negatif, aku nak yang positif je, kan. Sebab bila kita rasa nak positif je, kan, kita sini akan rasa tension tau. Kita akan rasa jadi lebih stres. Sebab kita cuba nak menolak, kan, benda-benda perasaan yang negatif tu, kan. Dan emosi negatif tu dia tetap akan kacau kita. Dan kita pun takkan rasa lega lah. Okay, walaupun kita duk kata aku nak happy, aku ni happy, kan, tapi dia tetap akan kacau juga. So kuncinya kita kena layan sekejap all those feelings, all those negative feelings, and let it go. Okay, so barulah kita boleh nak senang untuk let it go, dan sebab kita dah layan dia, kita dah settle kan dia. Okay, analogi dia macam ni lah, macam kita makan laksa, kan. Tengah makan laksa ni, tiba-tiba tergigit cili padi. Pedas sangat-sangat. Kan, kalau macam kita nak bagi cepat hilang, selalunya macam Kak Jah sendiri, Kak Jah akan biarlah, macam kita layan sekejap rasa pedas tu, dan air liur memang akan mengalir lah, macam biar dia mengalir air liur, kan. Lepas tu dia akan rasa lega, kan, berbanding kalau kita terus minum air, kan. Mungkin akan hilang, tapi at the same time kita akan rasa sangat tak selesa sebab penuh, kan, dengan air, kan. Okay, so lagi tak selesa lah, kan. So kita layan sekejap, rasa tu. Okay, alright, tu cara yang pertama. Okay, cara yang kedua adalah kita nak happy atau nak rasa gembira, adalah dengan kita meletakkan sesuatu, letakkan benda di tempatnya. Maksudnya apa yang kita letak dalam hati kita, kan. Kita letak kegembiraan, kebahagiaan, kan. So kita kena letak letak Tuhan ataupun Allah dalam hati kita. InsyaAllah kita akan sentiasa happy, sebab dia akan selalu ingatkan kita kenapa kita ada kat dunia ni, kan. Apa hikmah yang berlaku di setiap kejadian, kan. Sebab kita pun tahu, kan, setiap kejadian ni ada hikmah dia. Walaupun pahit ke, susah ke, kita kena struggle ke, still ada sebab dan ada hikmah dia, kan. Tapi kalau kita tak letak sesuatu kat tempat dia, kan, kita tak boleh nak fikir panjang. Maksudnya kita akan rasa down, rasa sedih, kan. Kita akan rasa macam, kenapa hidup aku macam ni, kenapa hidup aku macam tu, kan. Kenapa orang tu bahagia, aku tak bahagia, kan. Kenapa, kan. So kita kena letak, sebab kita tak letak sesuatu tempatnya. Jadi letaklah Allah dalam hati kita. Okay, ingat apa yang kita lalui ni, sama ada kita suka ke tak suka ke, Allah dah sediakan yang lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. So letak segala masalah ni dekat jari je. Bila kita letak kat jari, anytime kita boleh tinggal dan kita tak rasa apa-apa pun. Kalau kita rasa masalah kita ni berat ke, kita tak letaklah hati, kita akan rasa berat lah, kan. Susahnya rasa nak move on tu, kan. Sebab problem tu dia akan ikat kita, sebab dalam hati kita tu ada masalah tu. Okay, so segala benda selain daripada Allah ni, okay, selain daripada Tuhan, kita letak kat jari je, kat luar, so that kita akan rasa lebih happy. Okay, so satu lagi rasa bahagia, kita nak bahagia ni adalah bila kita berada dalam circle yang kata yang boleh membahagiakan kita lah, yang buat kita rasa happy. Okay, maksudnya kita cuba untuk keluar daripada toxic environment, sama ada di offline ataupun di online. Sebab kalau macam contohlah kita pergi kedai perfume, kan. So kita akan bau perfume tu. Tapi kalau kita pergi tempat yang pembuangan sampah contohnya, kita akan dapat bau lah, bau sampah lah, kan, yang tak best apa semua tu, kan. Walaupun kita tak pegang pun sampah tu, kita tetap akan bau sampah tu.
Okay, so cari persekitaran yang bagi bau-bau yang best lah, yang boleh membahagiakan kita, buatkan kita rasa seronok. Sebab kita kena respect lah diri kita sendiri kan. Diri kita ni walaupun kita rasa macam alah tak apalah biarlah kan, tapi uh, dalam jiwa kita, okay, kita tetap rasa tak best tu. So kena letakkan diri di tempat yang sepatutnya, tempat yang membahagiakan, yang boleh dorong kita, yang boleh buat kita rasa happy. Okay, macam Imam Syafi'i dia ada kata kan, lebih kurang macam ni lah, walaupun aku tak baik sangat, tapi aku suka berada di kalangan kawan-kawan yang baik. Sebab bila kita berada dalam kalangan orang yang baik ni, yang selalu ajak buat baik, kan kita sendiri akan terdorong nak buat juga, walaupun bukan hari ni, mungkin satu hari nanti kan. Sebab bila kita tengok orang tu senyum kan, happy, so kita pun nak juga kan rasa happy, senang senyum kan. Takkan nak sedih seorang kan. So bila semua orang senyum, semua orang happy kan. So cari kawan-kawan yang boleh buatkan kita rasa happy, rasa bahagia. InsyaAllah kita akan rasa happy selalu. Okay, and akan tengok satu benda tu, semua benda lah, kita akan tengok semua benda dengan sudut pandang yang positif. Alright, satu lagi, hmm, boleh jugalah kan, kita cuba baca cerita, kita baca cerita-cerita ataupun sirah-sirah Nabi, sahabat-sahabat kan. Sebab dalam cerita tu dia ada ceritakan tentang kesusahan mereka kan, yang mana menjadikan mereka lebih baik, bukan je kat dunia tapi juga dapat balasan yang lebih baik dekat akhirat. Sebab kita ni hidup kat dunia bukan setakat ni je habis kan. Habis kat dunia lah kan. Tapi kita ada lagi perjalanan kita dalam masa akhirat nanti. Kan. Okay, insyaAllah supaya kita semua dapat sampailah ke syurga bersama-sama. Okay. So itu je sharing yang Kak Jan nak share hari ni tentang macam mana rasa gembira. Kak Jan recap balik. Yang pertama, kita hargailah setiap perasaan yang datang tu walaupun perasaan tu negatif. Kan. Yang kedua, maksud kita layan lah kan perasaan tu. Yang kedua, kita kata kita berada di kalangan ataupun dalam circle yang boleh membahagiakan kita lah, yang boleh buat kita rasa happy kan. Maknanya kita cari kawan-kawan yang macam tu. And okay, yang ketiga, apa ya yang ketiga tadi? Kita baca kan, boleh baca cerita-cerita Nabi, sirah-sirah Nabi yang para sahabat. Okay. So uh, itu je lah rasanya sharing Kak Ja untuk pagi ni. Okay, terima kasih siapa yang join live dengan Kak Ja pagi ni. InsyaAllah esok Kak Ja nak buat lagi live. Okay. Okay lah, itu je, dan jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.